السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana sekali lagi dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat meneruskan sesi kuliah maghrib kita dengan menggunakan kitab Munyatul Musalli dan Bahjah Mardiyah. Kita masih dalam perbincangan solat sunat. Kita sambung pada malam ini muka surat 94, solat sunat yang kelima, iaitulah solat sunat awabin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, sunat awabin. Dia ada nombor 93 sebagai footnote. Tengok kat bawah. Telah ditunjuki oleh beberapa hadis dan athar. Hadis daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Athar daripada sahabat-sahabat atas kelebihan solat nafilah. Nafilah tu solat tambahan, solat sunat. Solat nafilah yakni solat sunat antara maghrib dan isyak. Jadi sunat awabin ini akan berlaku dia punya masa dia. Masa dia selepas solat maghrib. Seeloknya selepas solat sunat qabliyah maghrib lah. Sebab qabliyah maghrib ialah solat sunat ba'diyah yang muakkadah, yang sangat dituntut. Sampailah masuk waktu isyak. Itu masa dia. Lah ni. Selepas kita solat maghrib, kemudian kita solat sunat ba'diyah maghrib yang muakkad, masuklah waktu solat sunat awabin. Bila habis masuk isyak nanti. Makna dia antara maghrib dan isyak. Itu waktu solat sunat awabin. Solat sunat witir antara isyak dan subuh, panjanglah. Masa witir itu panjang. Untuk awabin antara maghrib dan isyak. Kenapa disunatkan solat sunat awabin? Awabin artinya orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia sebab kepada pengampunan segala dosa sebagai tambahan kepada pahala solat pada keseluruhannya. Dinamakan solat ghuflah. Ghuflah ni lupa. Awabin dinamakan juga dinamakan ghuflah ataupun ghaflah. Lupa. Lalai. Kerana waktu itu orang ramai lupa dari solat dan mereka sibuk dengan perkara-perkara lain. Baik, tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian.
Lah kita dengar kuliah ni, lah ni. Nah. Kita lah ni kembali ke masjid semula. Mana selepas maghrib ada kuliah dah. Malam Jumaat pun kita baca Yasin, ada masjid buat kuliah juga. Jadi tak ada masalah lalai. Lalai tak ada. Habis solat sunat, kuliah. Habis solat sunat, kuliah. Tak sunat solat awabin. Takut pergi solat pula, pergi kat bawah. Allah. Awabin. Benda. Solat sunat dengan kuliah ilmu ni, yang ni lebih afdal. Yang ni wajib, yang ni fardu ain, yang ni sunat. Ada faham? Dia tinggal kuliah, pergi bawah atau pergi belakang. Allahu Akbar, sunat awabin 20 rakaat. Dah, waktu tak terdik. Tengok dah. Bukan bodoh, tak terdik. Ni fardu ain, ni lebih afdal daripada solat sunat. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, ni bukan kita masalah, ni kita masa PKP dulu. PKP cikgu solat awabin tak? Tak, sebab tak ngaji lagi. Allah, tak dosa. Tak ngaji. Dulu kita habis tak sempat masuk solat awabin. Tidak 5 bulan daripada Syawal. PKP dah 10 6 bulan Cik Nasir awabin. Buletin utama. Berita perdana. Tu tu. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati yang sayang dah. Siapa-siapa hak mengaji dah dia buat. Lepas maghrib awabin sampai isyak. Buletin utama, berita perdana. Dalam YouTube pun ada. Dia rakaman, nanti tekan balik boleh tengok. Tengok 15 minit sudah. Dia berita hak penting ni 15 minit ke 20 minit tu Cik Nasir. Lepas tu tak ada sukan. Cik Nasir tengok sukan, gimnastik. Allahu Rabbi. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, masa tu lah kita solat sunat awabin sampai masuk isyak. Nah, baru tak lalai. Lah ni bila lepas pula, dah lepas ni, daerah pun boleh rentas, sempadan negeri pun boleh rentas, yang tak ada vaksin pun tumpang rentas. Memang muka tak malu. Dia tak vaksin pun tumpang rentas. Patut dengan rentas duduk di rumah, hantar vaksin. Tu you. Kesian kat orang lain vaksin. Kalau mereka tak vaksin macam Han juga, duduk di rumah lah kita. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati, senang-senang pergi tumpang, selit-selit. Nah, muka tak malu tu Cik Nasir. Buka topeng ni. Allahu Rabbi. Orang datang masjid masa ni maghrib isyak dengan kuliah, dia duduk mana? Kedai tombiang. Kedai tombiang banyak tak buka tak? Sebab apa? Balik negeri. Tak boleh masuk Malaysia lagi. Tak buka depan tu, tak buka. Tu Cik Nasir. Tombiang depan tu. Tak buka lah. Allahu Rabbi. Dulu masa PKP duduk di rumah tengok TV. Lah dah lepas PKP boleh pergi masjid, pergi makan pula. Tak ada apa. Tak ada apa. Tunggu mati ya, tunggu mati. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati, kita tidak bersedia. Tidak bersedia untuk mati. Semua kalau tanya nak masuk syurga ke neraka? Cikgu, syurga neraka? Neraka, bodoh. Syurga. Tapi pas maghrib pergi makan, pas maghrib pergi jalan, pas maghrib pergi main badminton, pas maghrib pergi main macam-macam permainan. Cara hidup macam tak nak masuk syurga, tapi kalau tanya syurga neraka, nak masuk syurga. Sekali lagi, memang muka tak malu. Nah, tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati, kalau tak ada kuliah, solat ustaz tak main, kita main dah, bawa kitab dah. Tiba-tiba ustaz telefon tak boleh main. Sebab apa? Bini beranak pula. Minggu lepas beranak dah. Bini 4 Allahu Rabbi, ustaz tak boleh mai. Kenapa ya? Hantar isteri hospital. Kalau kita datang dah solat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai masuk isyak. Dah, okok daun. Tu lah. Lalai kita ni. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat, sebab tu ada solat ini. Tapi tak ramai orang buat sebab dia ada rasa tak ada apalah. Sunat je. Macam tu je lah. Nah, baik.
Demikian juga dinamakan solat awabin, orang yang melakukan solat pada waktu ini diberi ganjaran atas solatnya dan atas pengambilan faedahnya pada waktu ini yang kebanyakan manusia lupa terhadapnya. Dan setiap usaha memperbanyakkan solat dan bacaan akan lebih baik dan lebih besar pahala. Rujuk kepada kitab Al-Faidah Haula Salah Ba'dal Maghrib, Fatwa nombor 137704, Markas Fatwa. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, itu solat awabin, solat ghaflah, solat untuk orang-orang yang lalai antara maghrib dan isyak, tak ada benda nak buat, kuliah pun tak ada, apa pun tak ada, duduk sembang tengok TV. Lebih baik pergi solat awabin. Baik, disunatkan juga memelihara solat awabin. Sekurang-kurangnya sunat awabin 2 rakaat. Sunat awabin macam solat tahajud juga, sekurang-kurang 2 rakaat. Macam solat duha juga, sekurang-kurang 2 rakaat. Solat sunat ni, solat sunat apa pun, sekurang-kurang 2. Dan sebanyak-banyaknya 20 rakaat. Paling banyak 20, jadi macam tarawih. Waktunya antara maghrib dan isya. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, macam mana nak niat? Macam biasalah, usalli sunnatal awabin. Usalli sunnata tu sebut semua. Solat apa pun usalli sunnata, untuk yang sunat lah. Tak sebut pun tak apa, sunat sebut. Tu letak nama solat. Awabin, tahiyat masjid. Usalli sunnatal awabin raka'ataini lillahi ta'ala. Sahaja aku solat sunat awabin 2 rakaat kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, kalau kita nak buat, janganlah buat 2. Sikit sangat 2. Dan kalau kita nak buat 20 pun takut tak mampu pula. Nah, biasa orang buat, ulama-ulama kita buat 6 rakaat 3 kali salam. Nah, 6 rakaat 3 kali salam. Elok sampai isyak. Kalau kita baca panjang sikit, elok sampai isyak lah. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, niat dia boleh niat macam ni. Usolli sunnatal awabin raka'ataini lillahi ta'ala. Kemudian solat 2 bagi salam. Bangun pula usolli sunnatal awabin raka'ataini, sama 2 rakaat bagi salam. Bangun pula usolli sunnatal awabin raka'ataini lillahi ta'ala. Boleh. Tapi biasanya ulama-ulama mengamalkan dengan niat yang berbeza. Untuk 2 rakaat pertama, niat dia usolli sunnatal awabin ma'a hifzil iman raka'ataini lillahi ta'ala. Sahaja aku solat sunat awabin beserta menjaga iman. Solat tu kita nak jaga iman. 2 rakaat kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, solat surah terpulang pada kita lah. Nah, surah terpulang pada kita, nak baca panjang ke baca pendek terpulang pada kita. Agak-agak masa sampai isyak sudah. Kalau kita tak ingat, buka Quran. Quran yang tarawih, buka. Cikgu apa habis berapa banyak PKP bunyi. PKP bunyi 6 bulan, berapa surah ingat? Jeng. Berat. Saya ingat banyak 6 bulan. Macam-macam saya hafal. Quran saya hafal, hadis saya hafal, syair pun saya hafal. 6 bulan. Ingat banyak. Pergi masjid tak boleh. Nah, pas. Itulah kerja saya. Otak saya masih power. Sebab duk guna. Bila guna dia power. Dia apa ingat. Macam budak sekolah menengah. Otak saya. Otak Cik Nasir tak main, dia kurang power. Tahu tak? Dia kena main baru dia power. Ingatan dia. Rugilah kita 5-6 bulan sekurang-kurangnya. Muqaddam tu habis lah. Daripada amma yatasa'alun sampai kul a'udzu birabbin nas tu habis. Nah,
6 bulan. Boleh tambah pula dengan surah juzuk ke-29. Juzuk 29 mula tabarakallazi biyadihil mulk. Jangan kita buang masa. Kita duduk di rumah tak boleh pergi mana, tengok Quran, apa Quran, tengok hadis, apa hadis. Benda tu bermanfaat untuk kita dunia dan juga di akhirat. Nanti bila kita nak solat sunat mudah. Lang kala, surah apa? An-Naba, surah apa? An-Nazi'at, surah apa? Al-Mutaffifin, semua lang kala. Surah apa? Surah Al-Mulk, tabarakallazi biyadihil mulk. Surah apa? Surah Al-Waqi'ah. Surah apa? Surah Ar-Rahman. Dalam kepala tak ada masalah nak solat sunat anytime, anywhere. Tu jangan sih. Lepas ni kalau dah PKP buat yang tu. Tapi minta-minta tak ada lah PKP, aku tak mau. Baik, tuan-tuan, dan muslimat yang dirahmati sekalian. Macam itulah. Jangan kita buang masa kita begitu saja, sebab masa itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, tuan-tuan, dan muslimat yang dirahmati sekalian. Habis itu kita bangun solat pula 2 rakaat, niat begini. Usolli sunnatal awabin ma'at taubah rak'ataini lillahi ta'ala Allahu akbar. Sahaja aku solat sunat awabin berserta taubat 2 rakaat kerana Allah Subhanahu wa taala. Bacalah surah apa yang kita ingat. Habis bagi salam bangun pula Allahu akbar tu sahaja aku solat sunat awabin ma'al istikharah, berserta istikharah kerana 2 rakaat kerana Allah Subhanahu wa taala. Niat berbeza nah. 2 rakaat pertama hifzul iman, 2 rakaat kedua ma'at taubah, 2 rakaat ketiga ma'al istikharah. Macam tu. Dah habis baca doa apa-apa pun, tapi doa yang ulama-ulama anjurkan ialah Allahumma inni astaudi'uka imani fi hayati wa inda mamati wa ba'da mamati fahfazhu alayya innaka ala kulli syai'in qadir. Pendek ya. 1 jam hafal ingat ah. Nah, sambil PKP 1 jam hafal ingat. Allahumma inni astaudi'uka imani. Ya Allah, aku tinggalkan kepada engkau iman aku. Macam kita nak pergi mana-mana, nak pergi musafir, kereta kita bawa, tapi motor kita letak kat luar. Nak letak dalam rumah rasa bodoh kan. Nah, takut sangat. Lah kali pergi jiran sebelah, tolak motor, Pak Long, saya tinggal motor saya dengan Pak Long tolong jaga boleh tak? Dia nak pergi Kuala Lumpur 3 hari, nanti saya balik lah. Jadi tolong jaga motor. Macam tu, astaudi'uka. Ya Allah, aku tinggalkan imanku, tolong jaga kepada engkau. Nah, itu doa. Fi hayati, dalam hidup aku, wa inda mamati, dan ketika aku mati, wa ba'da mamati, dan selepas aku mati. Aku serahkan, aku tinggalkan imanku kepada engkau ya Allah, waktu aku hidup, waktu aku sedang nak mati, dan selepas aku mati. Tolong jaga iman itu. Hebat doa ni. Nah, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, fahfazhu ya Allah, tolonglah jaga imanku. Fahfazhu alayya, tolong jaga untuk aku. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Itulah hamba sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama ada doa dalam bentuk solat tu doa lah, dan doa selepas daripada solat, supaya Allah sentiasa jaga kita. Baik tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, selesai solat sunat awabin dilakukan antara maghrib dan isyak. Paling sikit 2 rakaat, paling banyak 20. Biasa orang buat 6. Nah, jagalah. Kalau kita tak ada kuliah apa-apa, duduk saja-saja, buatlah solat sunat awabin ini 6 rakaat. Baik tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, selesai solat sunat yang kelima. Kita masuk solat sunat yang ke-6, sunat zawal. Zawal ni waktu gelincir matahari. Nah, waktu
Waktu gelincir matahari itu zawal. Zawal ialah apabila gelincir matahari dari berdiri tegak di atas kepala kita. Masa matahari betul-betul atas kepala, tak boleh solat. Bila dia gelincir, baru masuk waktu solat. Waktu matahari tegak atas kepala, waktu itu haram solat. Duha pun berhenti lah, tak boleh solat orang tu. Sebab apa haram? Masa tu neraka tengah menggelegak. Neraka tengah menggelegak, syaitan berkeliaran. Dia boleh solat hari Jumaat. Jumaat tak apa. Jumaat boleh, hari lain tak boleh. Sebab hari Jumaat neraka tidak menggelegak. Nah, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi waktu betul-betul matahari tegak tu nak tahu macam mana. Kita pergi duduk tengah panas, bayang kita tak ada. Bila matahari betul-betul atas kepala, atas objek, dia tidak ada bayang. Bayang duduk bawah tapak kaki. Bayang kita bawah tapak kaki. Bila dia sebelum bayang dia sebelah sana. Matahari duduk sini, bayang sini. Tengok-tengok, bayang tak ada. Duduk bawah tapak kaki. Bila dia gelincir, dia keluar bayang belah tu. Nah, masa tak ada bayang itulah nama dia waktu matahari tegak atas kepala. Cikgu pernah pergi ukur. Esok tu try ukur sekali. Nak tahu. Pergi duduk tengah panas. Selagi mana bayang masih ada, bukan. Bila bayang dah hilang, belah nu tak ada, belah ni tak ada, itulah waktu matahari sedang tegak atas kepala. Haram kita solat sunat. Tak boleh. Nah, baik tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Bila matahari tadi gelincir, maka masuklah waktu zuhur. Nah, bila masuk waktu zuhur tu barulah kita sunat kita solat sunat zawal. Dia 5 minit ke 10 minit selepas masuk zuhur boleh solat. Baik tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Maka disunatkan solat zawal 2 rakaat. Waktunya bila sahaja gelincir matahari, iaitu ketika masuk waktu zuhur. Lafaz niatnya usalli sunnat zawal rakaatain lillahi ta'ala. Sahaja aku solat sunat zawal 2 rakaat kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita solat di rumah, solat sunat ni dia solat di rumah, maka kita ringkaskan solat. Ringkas dengan arti kata kita baca pendek ataupun tak payah baca surah, baca Fatihah, waladhdallin Allahu akbar, waladhdallin Allahu akbar. Sebab kita takut lewat nak pergi masjid, dia solat fardu di masjid, hak zawal tu dia solat di rumah. Disegerakan solat dia dengan baca surah yang pendek, ataupun tak payah baca surah, baca Fatihah saja, lepas pergi salat di masjid. Kita takut bila kita solat panjang, kita pergi tu tak sempat dapat takbiratul ihram dengan imam, maka kita terlepas fadilah takbiratul ihram dengan imam. Nah, macam tu. Baik tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, kalau kita dalam masjid dah, itu lain cerita. Selesai, kita masuk solat sunat tahiyat masjid. Solat sunat tahiyatul masjid. Tahiyah artinya penghormatan. Masjid tu masjid, tempat solat berjamaah. Tempat solat berjamaah orang-orang Islam, nama dia masjid ataupun surau. Baik, disunatkan solat 2 rakaat sunat tahiyatul masjid apabila tiba di masjid. Lafaz niatnya usalli sunnata tahiyatil masjid raka'ataini lillahi ta'ala. Itu lafaz niat. Niat dalam hati kita. Nah, tuan-tuan, sahaja aku solat sunat tahiyatul masjid 2 rakaat kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia sikit ya. Jadi tak padanlah kita mengaji sikit, nak mengaji banyaklah. Nah, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Baik, dia dalil dia Nabi sebut
iza dakhala ahadakum al-masjid. Iza dakhala ahadakumul masjid. Apabila salah seorang daripada kamu masuk ke masjid. Nabi kata fala yajlis. Dia tak boleh duduk. Jangan duduk. Jangan duduk hatta yusalliya rak'atain, sehingga dia solat 2 rakaat. Ini bagi masjid yang bukan Masjidil Haram. Masjidil Haram kita masuk tu tawaf. Nah, tuan-tuan muslimin dan muslimat, hormat Masjid Haram bukan solat sunat tahiyat. Hormat Masjidil Haram tawaf 7 keliling. Tetapi kalau kita lewat, kita masuk tu masa dekat nak qomat dah, kita boleh solat, tak ada masalah. Masuk tu solat je, sunat tahiyatul masjid. Baik, kalau kita tawaf tak sempat, kena pi awal tawaf. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi bila masuk masjid, Nabi kata jangan duduk sehinggalah dia solat sunat 2 rakaat baru boleh duduk. Maknanya dia solat ni sunat bukan wajib. Siapa yang masuk masjid dia terus duduk, dia tak solat sunat tahiyatul masjid, maka dia dikira kurang ajar dengan masjid, tidak beradab dengan masjid, tidak menghormati masjid. Macam langkah kepala pak langkah kepala pak, langkah kepala mak ni kurang ajar. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, masjid ni rumah Allah. Masuk rumah kita sendiri tak apalah. Cikgu masuk rumah dia solat tahiyatul bait, tahiyat rumah. Masuk rumah, Allahu Akbar. Saja aku solat sunat tahiyat rumah, menghormati rumah. Tak ada. Rumah kita tak perlu dihormati dengan solat. Tapi rumah Allah Subhanahu wa taala perlu dihormati dengan solat. Cuma Nabi tak wajibkanlah, dia sunat, tapi sunat yang sangat dituntut. Siapa tak solat dikira kurang ajar dengan rumah Allah Subhanahu wa taala, tidak beradab dengan rumah Allah Subhanahu wa taala, macam masuk tak bagi salam. Nah, baik tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Kalau kita masuk ni nak bagi mengaji banyak, hak dia sebut sikit kita bagi mengaji banyak. Kalau kita masuk, tiba-tiba kita tengok Tok Bilal dah pegang mikrofon. Tok Bilal dia pegang mikrofon dah. Oh, jangan solat. Jangan solat. Kalau kita solat juga dikhawatiri kita tak sempat takbiratul ihram, dapat fadilat takbiratul ihram dengan imam. Nah, maka tidak makruh dah kita solat. Itu kata kena mengaji banyak. Ni duduk mengaji, masuk masjid solat, masuk masjid solat, masuk dia solat. Oh, kau solat saja. Tak, kena mengaji lagi, bagi banyak. Kalau kita masuk tutup bila dah pegang mikrofon, kita nampak dia berdiri dah, jangan solat, makruh. Lepas tu cikgu buat apa? Duduk, jangan duduk. Solat pun jangan, duduk pun jangan, berdiri. Berdiri sehingga dia qomat, kita masuk dalam saf. Tu adab Nah, masuk tengok bila nak qomat, jangan solat sunat tahiyatul masjid dan jangan duduk, berdiri sehingga dia qomat, kita masuk dalam saf. Macam tu. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Kita masuk masjid, ustaz tengah bagi kuliah. Masuk masjid juga, masuk masjid, ustaz tengah bagi kuliah. Kita singgah di mana-mana masjid waktu maghrib, kita nak solat jamak takdim contoh. Masuk masjid, ustaz bagi kuliah. Nah, maka yang tu tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, tak perlu dah solat sunat di masjid terus kita solat fardu lah. Kalau kita nak pergi dengar kuliah, kita masuk ustaz dah kuliah, maka seeloknya kita tak payah solat sunat tahiyatul masjid dah. Kita duduk dengar kuliah. Nah, Imam Ghazali sebut, kita sebut dah dalam kitab Bidayatul Hidayah. Bila masuk masjid, guru sedang memberi kuliah,
maka tak perlu solat sunat tahiyatul masjid. Gantikan saja dengan tasbih sebanyak 3 kali. Imam Nawawi sebut 4 kali. 4 kali comel. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. 4 kali. Duduk. Itu berpandukan kitab Bidayatul Hidayah. Sebab dengar kuliah ilmu lebih afdal daripada solat tu. Nah, tu kata kena tambah ilmu lah. Bukan sekadar masuk masjid solat sunat, masuk masjid solat sunat. Dia ada penambahan ilmu dia. Baik, kalau kita masuk masjid, kita pun duduk. Duduk kita tu terlupa. Kita lupa nak solat sunat tahiyatul masjid, pergi duduk terus. Mungkin fikir banyak sangat, masuk duduk je. Lepas duduk dalam 1 minit ataupun kurang-kurang lebih 1 minit, tiba-tiba teringat balik, aku tak solat lagi tahiyatul masjid. Boleh bangun solat. Dia belum luput. Duduk dengan tidak sengaja, tak sengaja duduk, kemudian teringat balik dalam tempoh yang singkat, boleh bangun semula solat sunat tahiyatul masjid. Nah, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, tapi kalau masuk masjid terus duduk terlupa. Tapi masa dah panjang dah sampai 5 minit, 6 minit, 10 minit baru teringat, habis. Sudah luput dah waktu solat sunat tahiyatul masjid dan dia tak makruh apa-apa lah sebab dia terlupa. Tak makruh lah. Nah, yang makruh ni masuk sengaja duduk. Dia tahu dia tak solat sunat tahiyatul masjid lagi, tapi dia duduk juga sengaja. Lepas dia duduk, dia rasa nak solat, dia boleh bangun je. Dia duduk dengan sengaja. Lepas tu elok solat, dia pun bangun boleh tak? No, it isn't. Tak boleh. Faham? Ulang semula. Masuk, duduk tak sengaja, teringat dalam tempoh masa yang singkat, boleh bangun solat sunat tahiyatul masjid. Masuk, duduk tak sengaja, tapi dah lama baru ingat, tak sunat dah solat sunat tahiyatul masjid. Masuk, duduk dengan sengaja dalam tempoh yang sekejap, bangun solat, dah boleh. Okey, ulang mula. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Masuk masjid, ada masjid macam di RNR contohlah, nah. Tapi dia surau lah. Kalau ada masjid yang jenis tempat wuduk dia tu dalam masjid lah, contoh PT tu tempat wuduk dia. Kita masuk, kita nak ambil wuduk, kita pun pergi ambil wuduk tu kita duduk. Dia ada bata, dia ada itulah tempat duduk dia tu, kan? Kita pergi duduk ambil wuduk. Boleh tak solat sunat tahiyat masjid? Tak boleh. Walaupun kita duduk itu kerana mengambil wuduk, ulama sebut luput dah solat sunat tahiyatul masjid, tak sunat dah kita solat. Satu, kita masuk masjid pula. Masuk masjid macam Masjidil Haram, macam Masjid An-Nabawi, kan dia ada ayat Zamzam. Ayat Zamzam tu keliling ayat Zamzam. Kita masuk tu kita rasa dahaga. Rasa dahaga, kita pun pergi ambil cawan kadah. Lepas tu kita minum dalam keadaan duduk. Minum dalam keadaan duduk. Air Zam-Zam diri tak apa. Beri contoh lain lah. Tu boleh diri, tak salah. Kalau duduk tak boleh lah. Masuk Masjid Haram, ambil air Zam-Zam duduk, tak boleh. Sebab dia boleh diri minum air Zam-Zam. Nah, Nabi minum sambil diri. Masjid lain ada tempat ayat di belakang tu. Kita masuk, ambil ayat, duduk minum. Lepas minum kita pun bangun. Lepas bangun kita pun pergi solat sunat tahiyatul masjid. Boleh ayo? Cikgu peningnya? Boleh tak? Boleh. Sudah. Duduk wudu tak boleh. Duduk minum boleh. Sebab apa?
sebab menjaga adab. Minum sambil duduk. Makruh minum diri. Nak jaga adab, minum sambil duduk. Dan kalau kita tak minum dulu, bila kita solat, jadi ada gangguan, dahaga, lapar. Nah, maka sunat kita minum. Bila minum, sunat duduk. Bila duduk, kita bangun semula. Boleh sunat, solat sunat tahiyatul masjid. Oh, nak kenapa? Nak kenapa banyak bagi apa? Bagi jadi ilmu, bagi jadi ilmu. Tuan-tuan, saya bilang muslimat yang dirahmati sekalian. Okey. Kita masuk masjid, dengar kuliah. Ustaz kuliah dekat nak masuk isyak. Macam ni masuk isyak kita wuduk kita habis. Tadi masa ustaz duk kuliah terkentut untuk tak tahan, lepas dulu dengar kuliah Jadi dekat-dekat ustaz nak habis, kita pun keluar, bangun keluar dari masjid, ambil wuduk. Lepas tu kita masuk mula masjid, kena solat sunat tahiyatul masjid. Jeng kering. Tak perlu. Sebab apa? Sebab kita keluar masjid dengan niat nak masuk semula. Sebab kita keluar tu nak ambil wuduk, memang kita niat nak masuk semula. Bila kita niat nak masuk semula, tak payah kira hak kita mai tadi jelah. Bila kita keluar niat nak masuk, tak payah buat dua kali dah. Tadi hak mai tadi. Berbeza kalau kita dah habis kuliah. Pegang kitab bawa balik Turun sampai depan tu, Allahu Rabbi, sejadah lupa dah. Niat tu nak balik dah. Sampai bawah tangga tu sejadah lupa. Kita naik balik. Hak ni sunat. Solat semula. Sebab apa? Kita masuk ke masjid semula. Tadi kita keluar tak ada niat nak patah balik. Tiba-tiba ada benda lupa. Kita masuk balik, dia kira macam masuk hak awal tadi. Macam hak awal. Solat sunat tahiyatul masjid. Ni ramai tak buat. Kecuali kita batal wudu. Sampai di tangga, teringat sejadah lupa, tentu. Kita nak cepat, naik. Bila naik, nak solat tak boleh, wudu batal. Ganti dengan tasbih. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. 4 kali. Nah, itu yang berkaitan dengan solat sunat tahiyatul masjid. Bukan macam ni, dia banyak sebenarnya. Jadi kita nak kena mengaji, sebab kita kaki masjid. Hak jenis tak main masjid tak apa. Bila kita kaki masjid, kita kena tahu hukum. Masa mana kita kena solat, masa mana kita tak perlu solat. Nah, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Okey, cukup masuk tu insya-Allah. Kita berhenti tu dulu. Nanti kita akan sambung solat sunat wudu pula dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini sekadar itu dulu pada malam ini. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'alukal huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al Allahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una shaqiyyan wa la madrudan wa la mahruman ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.